أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak perempuan, Maha suci Dia, sedangkan mereka menetapkan sendiri apa yang mereka sukai, anak lelaki. Dan apabila seseorang daripada mereka dikhabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan amat marah. Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya.
Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menanamnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan jika Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi daripada makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sehingga waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila tiba ajalnya, mereka tidak dapat meminta penangguhannya atau mempercepatannya walaupun sesat. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan pembohongan bahawa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan indah perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan bahawa Allah mempunyai anak perempuan, iaitu para malaikat, kerana mereka sangat benci kepada anak perempuan sebagaimana disebut dalam ayat berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang keburukan-keburukan perilaku orang-orang musyrik, iaitu mereka terbiasa menyembah Allah beserta yang lainnya, iaitu patung-patung, berhala-berhala, dan membuat tandingan-tandingan di samping Allah. Mereka mempersembahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka untuk patung-patung atau berhala-berhala itu. Mereka berkata, dan mereka menyediakan sebahagian hasil tanaman dan haiwan sebahagian untuk Allah sambil berkata mengikut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bahagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bahagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Al-An'am 6:136, iaitu mereka membuat bahagian persembahan di samping kepada Allah juga bagi ilah-ilah Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan mereka juga lebih mengutamakan berhala-berhala itu. Maka Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, sungguh kami benar-benar akan minta kebertanggungjawaban mereka tentang yang diada-adakan oleh mereka. Kami pasti akan menghadapkan mereka dan akan membalasnya dengan setimpal di neraka Jahannam, iaitu firman-Nya, demi Allah kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Al-Nahl 16:56. Selanjutnya firman Allah Subhanahu Wa Taala sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai anak lelaki. An-Nahl 16:57, iaitu mereka itu lebih memilih anak lelaki daripada anak perempuan kerana mereka memandang anak perempuan lebih rendah sehingga mereka hubungkannya kepada Allah. Maha tinggi Allah daripada ucapan mereka dengan setinggi-tingginya. Firman-Nya Subhanahu Wa Taala, padahal apabila seseorang daripada mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam. An-Nahl 16:58, iaitu murung kerana bersedih, dan dia sangat marah. An-Nahl 16:58, terdiam kerana sangat marah yang bercampur sedih. Dia bersembunyi daripada orang banyak.
An-Nahl 16:59. Tidak suka jika orang-orang mengetahuinya disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? An-Nahl 16:59. Iaitu jika dia mempertahankannya hidup, maka dia harus bersedia menanggung kehinaan tanpa diurus dan tanpa diwarisi kerana mereka lebih mengutamakan anak lelaki, atau memilih menyakitinya, iaitu menguburkan hidup-hidup. Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. An-Nahl 16:59. Iaitu seburuk-buruk pilihan dan tindakan dan seburuk-buruk apa yang mereka hubungkan kepadanya. Dan tidak, Allah mengharamkan derhaka terhadap orang tua, menguburkan anak perempuan hidup-hidup dan tidak mahu memberi. Dan Allah melarang daripada 3 perkara, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan mensia-siakan harta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dasar hadis ini iaitu sabda Nabi SAW, menguburkan anak perempuan hidup-hidup menunjukkan kebiasaan bodoh kaum jahiliah. Dan apabila ada seorang daripada mereka memiliki anak perempuan yang baru dilahirkan, maka dia menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Perilaku mereka dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Padahal apabila seseorang daripada mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. An-Nahl 16:58-59. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'abah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kamu untuk berlaku derhaka kepada kedua ibu bapa, juga bersikap suka meminta-minta tetapi tidak suka memberi, dan menguburkan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan dia benci daripada kamu 3 perkara, iaitu mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu, dan mengeluarkan harta benda secara sia-sia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada seorang daripada kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang manusia. Kemudian dia pergi untuk bertanya tentang peluang taubat. Dia pun menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya, apakah ada pintu taubat bagiku? Pendeta itu menjawab, tidak ada. Lalu orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi. Lalu ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, pergilah ke sebuah desa. Kemudian orang itu pergi menuju desa berkenaan. Ketika hampir menemui ajalnya, dia bangkit sambil memegang dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu, malaikat rahmat dan malaikat azab siksa berselisih. Lalu Allah mewahyukan kepada bumi yang dituju desa untuk mencari taubat, agar mendekat, dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan tempat dia melakukan kejahatan agar menjauh. Lalu berfirman kepada kedua-dua malaikat itu, ukurlah jarak kedua-duanya. Ternyata orang itu lebih hampir ke desa yang dituju, maka dia diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallahul azim.